Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Kami merupakan kumpulan yang telah diberi tugasan untuk menyelesaikan satu pembentangan, yaitu Kingdom Animalia, Invertebrata, Marine, dan Biodiversity. Films Cnidaria. SQ 31703 Biology, Oceanography, Fauna, dan pensyarah kami adalah Dr. Fikri Akmal Khawzori. Antara isi kandungan yang akan dipersembahkan mengikut slide adalah seperti dalam lampiran. Okey, sebelum memulakan pembentangan kami, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan dalam kumpulan kami. Yang pertama terdiri daripada saya sendiri, Hanafian bin Yahya, selaku ketua kumpulan, dan seterusnya Cendrawati Goho, Tuan Rosmin bin Yusuf, diikuti oleh ahli yang seterusnya iaitu Abdul Muhsin, Puan Kholna binti Narudin, dan terakhir Junid bin Aris. Sebagai pengenalan, Cnidaria telah wujud sejak 600 juta tahun dahulu. Perkataan Cnidaria berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud jarum penyengat. Mereka memiliki cnidosit ataupun sel penyengat khas yang berfungsi sebagai penangkap makanan ataupun untuk perlindungan diri. Sehingga tahun 2019, sejumlah 10,000 sehingga 16,363 spesies yang telah dijumpai dalam phylum Cnidaria. Antara contoh organisma yang ada dalam phylum ini adalah seperti hydra, obor-obor, iaitu pun jellyfish, coral, animal laut, dan juga box jellies. Tidak mempunyai otak, tapi mereka mempunyai sistem saraf yang dikenali sebagai neural net. Tubuh mereka bercirikan diploplastik, iaitu mempunyai dua lapisan yang dikenali sebagai ectoderm dan juga endoderm. Antara kepentingan phylum ini adalah mereka mempelbagaikan kehidupan marine ataupun biodiversity marine, seperti membentuk terumbu karang untuk habitat kehidupan akuatik yang lain. Cnidaria memiliki struktur tubuh diploplastik, yaitu mempunyai dua lapisan tisu, ectoderm dan endoderm, serta berbentuk badan simetri radial, agak kebulatan, membolehkan mereka bertindak balas dari semua arah. Dua bentuk kehidupan yang utama, yaitu polip, melekat pada substrat, dan medusa, berbentuk bebas berenang seperti ubur-ubur. Kehadiran sel penyengat Cnidaria yang mengandungi nemotesis untuk menangkap mangsa dan pertahanan diri. Keempat, sistem saraf ringkas, yaitu ringkasan saraf berselera, nerve net, tanpa otak atau sistem saraf pusat. Kelima, sistem pencernaan rongga. Mereka memiliki mulut yang juga berfungsi sebagai saluran najis keluar. Yang keenam, pembiakan secara seksual melibatkan penghasilan gamet oleh individu jantan dan betina yang berlaku sama ada dalam bentuk polip atau medusa, bergantung kepada kelas dan spesies, dan anseksual melalui pertunasan semasa bentuk polip. Yang ketujuh, tiada sistem organ khusus seperti peredaran darah, pernapasan, atau perkumuhan. Semuanya melalui serapan langsung. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri phylum Cnidaria dari segi struktur tubuh dan juga sistem pertahanan mereka. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti jenis-jenis organisma yang tergolong dalam phylum Cnidaria. Dan yang ketiga pula adalah untuk mengenal pasti apakah faedah yang boleh diperolehi daripada phylum Cnidaria dalam kehidupan manusia.
Kajian yang kami jalankan untuk film Cineraria ini sepenuhnya adalah menggunakan kaedah kualitatif, yaitu kajian literatur, menerusi jurnal-jurnal, buku-buku, atau artikel yang berkaitan dengan film Cineraria. Sepanjang kajian ini dijalankan dan mencapai objek yang kami nyatakan, tiada sebarang kerja lapangan maupun eksperimen makmal yang dijalankan. Secara ringkas, bagi mencapai setiap objek dalam kajian kami ini, berikut merupakan kaedah dan tindakan yang akan kami gunakan. Film Cineraria terdiri daripada 5 kelas utama, yaitu seperti yang berikut. Yang pertama dalam filem Cnidaria ialah kelas Hydrozoa. Menurut Gazzetti et al. 2023 terdapat 3.700 spesies yang telah dikenal pasti. Ia wujud dalam polip, medusa, hidup bersendirian dan juga berkoloni. Cuma Hydra spp saja yang hidup secara individu. Antara contoh dalam kelas Hydrozoa ialah Hydra spp dan juga Portugis Mandawa. Antara ciri-ciri kelas Hydrozoa ialah ia boleh hidup secara individu dan juga berkumpulan dan boleh hidup di dalam air tawar dan juga air masin. Ia berada di permukaan laut dan hanyut mengikut angin dan juga arus. Dia mempunyai sengat yang berbisa pada tentakel untuk sistem pertahanan. Sengatan boleh mengancam nyawa. Antara kepentingan kelas ini dalam ekosistem marine ialah ia mengawal populasi serangga air dan juga sebagai modal untuk kajian sains. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kami seterusnya dengan menerangkan kelas yang kedua, yaitu kelas Saipozoa. Kelas Saipozoa ialah kumpulan hewan laut yang juga dikenali sebagai obor-obor biasa. Contoh yang biasa dijumpai dalam kelas ini ialah Oleria. Antara ciri-ciri utama obor-obor kelas ini ialah ia mempunyai bentuk seperti payung yang memudahkan mereka bergerak di dalam air. Obor-obor ini juga boleh berenang bebas di lautan, tidak seperti sesetengah spesies lain yang hanya melekat pada dasar. Ia juga mempunyai saiz yang agak besar, yaitu boleh mencapai panjang sehingga 2 meter. Kepentingan obor-obor ini di dalam ekosistem laut termasuklah ia boleh menjadi makanan kepada penyu, yang sangat bergantung kepada obor-obor sebagai sumber proteinnya. Selain itu, obor-obor ini juga boleh dijadikan sebagai indikator kesehatan laut. Contohnya, jika kehadiran mereka di kawasan perairan terlalu banyak atau terlalu sedikit, ia boleh menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam keseimbangan ekosistem laut. Yang ketiga, kelas Cubozoa mempunyai taburan dan kepelbagaian spesies yang terdapat lebih kurang 50 spesies seperti Villalobos lion dan Minzoza Becerril 2025. Ia juga terdiri daripada medusa dewasa yang mempunyai saiz 30 mm hingga 20 cm. Dan dari segi pembiakan seksual berlaku dalaman dan luaran. Sebagai contoh, box jellyfish, Chirinox carulidae dan Chiropsalme yang mempunyai ciri-ciri bentuk badan seperti kotak atau kabus dan memiliki 24 mata di sekitar tubuh dan mempunyai sengatan yang berbisa hingga boleh membunuh manusia.
Dari segi kepentingan, pemangsa aktif yang memburu dan mengawal populasi zooplankton dan ikan kecil. Kelas Antirhizon ialah kumpulan dalam filum Cnidaria yang merangkumi karang dan minium laut. Ia mengandungi lebih kurang 7.500 spesies, menjadikannya kelas terbesar dalam filum ini. Organisma dalam kelas ini tidak mempunyai bentuk nidus dan hidup sepanjang hayat sebagai poli. Mereka juga terdiri daripada dua subkelas, yaitu Hexcorialia dan Otocolilia. Dari segi kepentingan, karang adalah asas kepada terumbu karang yang menjadi habitat sumber makanan kepada pelbagai haiwan hidupan laut. Selain itu, ia juga membantu menyerap karbon dioksida yang penting dalam mengawal perubahan iklim. Kita lihat pula kelas Staurozoa. Kelas ini terdapat lebih kurang 50 spesies dan boleh ditemui di perairan sederhana dan sejuk serta kawasan tropika. Contoh seperti yang tertera pada slide. Ciri-ciri bagi kelas ini pula adalah 1. Ubur-ubur bertangkai dan melekat pada substrat. Yang kedua, ada bintik pigmen gelap untuk menangkap cahaya dan menghasilkan toksin selain dari persenyawaan berlaku secara luaran. Ciri-ciri bagi kelas ini pula adalah 1. Ubur-ubur bertangkai dan melekat pada substrat. Yang kedua, ada bintik pigmen gelap untuk menangkap cahaya dan menghasilkan toksin selain dari persenyawaan berlaku secara luaran. Kepentingan bagi kelas ini pula, pemangsa, anipipod, kopipod, dan organisma kecil lain kira boleh bantu populasi. Selain itu, kelas ini juga menyediakan mikrohabitat untuk spesies lain. Seterusnya kita melihat faedah Cnidaria kepada kita sebagai manusia. Untuk bahagian ini kita boleh melihat kepada 3 sektor utama, yaitu sektor perubatan ataupun kesehatan, sektor ekonomi dan sektor alam sekitar. Dari segi sektor perubatan, racun-racun yang terdapat pada phylum Cnidaria ini menjadi satu bahan asas untuk dijadikan sebagai ubat anti radang, autoimun, anti-kanser, antibakteria dan antivirus. Dan juga boleh dijadikan sebagai kajian kesakitan saraf dan rawatan analgesik. Manakala bagi sumber sektor ekonomi, terumbu karang yang wujud melalui dari phylum ini menjadi satu tarikan pelancong dan seterusnya menjadi habitat bagi ikan-ikan komersial yang secara tidak langsung meningkatkan sumber perikanan di kawasan tersebut dan boleh dijadikan sebagai hiasan akuarium. Dan untuk sektor alam sekitar, sebagai terumbu karang, ianya boleh menjadi satu penampan hakisan pantai, menjadi habitat berbagai jenis ikan, dan seterusnya menjadi petunjuk bagi kualiti air laut. Masalah dan ancaman. Yang pertama, perubahan iklim. Air laut menjadi panas, masam, gangguan pertumbuhan terumbu karang, dan cuaca ekstrim boleh merosakkan terumbu karang. Yang kedua, pencemaran. Kehadiran plastik yang disangka makanan, sisa buangan kilang-kilang yang ada bahan kimia boleh membunuh karang dan lain-lain, kehidupan dalam dasar laut, dan kehadiran lumpur atau selut pada permukaan karang menghalang fotosintesis. Dan yang terakhir, aktiviti manusia. Pembangunan di kawasan pantai mengganggu habitat, tangkapan ikan menggunakan pukat tunda, merosakkan batu karang, dan aktiviti pelancongan juga sedikit sebanyak mengganggu pembesaran karang
terpijak dan mengambil karang untuk hiasan. Terdapat beberapa usaha pemeliharaan telah dijalankan bagi mengatasi masalah dan ancaman yang berlaku terhadap Nigeria ini. Antaranya ialah mewujudkan kawasan yang dilindungi. Contohnya ialah dengan memperbanyakkan taman laut yang dijadikan sebagai zon larangan aktiviti bagi penangkapan ikan. Ini bertujuan untuk melindungi ekosistem marin daripada gangguan manusia. Selain itu, pemantauan secara berkala perlu dijalankan bagi memastikan kesihatan terumbu karang sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Yang kedua ialah pemeliharaan terumbu. Pemulihan terumbu karang boleh dilakukan melalui beberapa aktiviti penting. Antaranya ialah penanaman semula karang di kawasan yang sesuai dan yang telah rosak. Selain itu, tapak semaian karang atau nursery karang boleh diwujudkan untuk membesarkan anak karang sebelum dipindahkan ke laut. Pembinaan tukun tiruan juga digalakkan sebagai struktur sokongan baharu untuk karang tumbuh dan sebagai habitat hidupan laut. Dan yang terakhir adalah melalui pendidikan. Aspek pendidikan sangat penting dalam usaha jangka panjang. Antara langkahnya ialah dengan memberi didikan dan kesedaran awal kepada orang awam mengenai kepentingan terumbu karang. Di samping itu, lawatan ke akuarium dan taman-taman laut boleh dijadikan aktiviti pendidikan untuk pelajar dan masyarakat. Tidak kurang juga perkongsian maklumat yang berguna melalui media sosial dapat menyebarkan kesadaran secara meluas, terutamanya kepada golongan muda. Secara keseluruhannya, melalui kajian literatur yang dijalankan didapati bahawa filum Cnidaria mempunyai ciri-ciri struktur tubuh yang unik dan sistem pertahanan yang sangat efisien. Ciri utama seperti kehadiran cnidocyte, struktur dipoblastik dan sistem saraf yang ringkas menjadikan Cnidaria sangat beradaptasi dalam pelbagai habitat marin.